Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pensyarah Puan Hajar Roslimah binti Sa'ad selaku tenaga pengajar bagi subjek profesionalisme keguruan, dan insya-Allah hari ini saya akan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru berkaitan tentang isu semasa berkaitan dengan etika dan perundangan guru yang memberikan implikasi kepada profesion keguruan. Saya Muhammad Ashraf bin Ismail, PDPP Oktober, ambilan Oktober tahun 2022 dari PIMK 4. Baik, kita melihat kepada pengenalan. Apa yang dimasukkan dengan profesion keguruan? Profesion keguruan atau bekerja sebagai seorang guru adalah antara beberapa jenis pekerjaan yang penting dalam proses membangunkan manusia, masyarakat dan negara. Profesion ini merupakan profesion utama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada sesebuah masyarakat. Oleh itu, profesion keguruan ini mempunyai kod etika yang perlu dipatuhi oleh semua guru bagi memastikan semua tugas dan tanggungjawabnya diamanahkan dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita melaksanakan tugasan ini pastinya mempunyai cabaran. Dan kita melihat kepada cabaran perundangan yang terdapat dalam pendidikan pada masa kini. Seperti semua sedia maklum bahawa zaman ini, sekarang ini, kita telah bermulanya IR 5.0, yang mana ianya adalah evolusi masyarakat sosial ke tahap yang berikutnya, bermula dengan masyarakat yang memburu yang dikenali sebagai masyarakat 1.0, dan seterusnya masyarakat pertanian, masyarakat IR 2.0. Diikuti pula selepas itu masyarakat industri, iaitu masyarakat IR 3.0, dan masyarakat bermaklumat, masyarakat IR 4.0, dan kini masyarakat era digital, iaitu masyarakat IR 5.0. Dan berdasarkan daripada masyarakat IR 4.0, iaitu era bermaklumat, adalah penyatuan dunia maya dan juga dunia fizikal. Dan maka kini, oleh itu pada waktu kini, masa kini, dunia IR 5.0 telah mengalami fenomena legalization of education, yang mana murid dan ibu bapa itu sendiri semakin celik undang-undang dan akan bertindak berasaskan hak manusia dan perundangan. Jadi itu adalah cabaran yang dihadapi oleh semua guru-guru dan juga penjawat awam. Baik, jadi kita melihat kepada definisi guru. Apa yang dimasukkan dengan guru, iaitu guru bermaksud pengajar, pendidik atau pengasuh. Seorang guru ialah merupakan seorang pembimbing dalam proses pembelajaran. Ini adalah menurut kepada Kamus Dewan 2014. Dan yang dimasukkan dengan undang-undang itu adalah undang-undang sesuatu peraturan atau keseluruhan peraturan yang digubal, yang dibuat oleh kerajaan, dan ianya mesti dipatuhi oleh masyarakat yang berkenaan. Dalam sesebuah negara demokrasi, parlimen membuat sesuatu keputusan yang mesti diikuti oleh setiap orang. Ini adalah menurut Kamus Dewan edisi yang keempat. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, perundangan atau undang-undang bertulis ialah undang-undang yang telah digubal oleh badan penggubal yang lain. Antara dokumen pendidikan undang-undang di Malaysia, Perlembagaan Persekutuan, Surat Perkeliling Ihtisas, Adinan Pelajaran, Akta Pendidikan 1969 dan sebagainya. Etika profesional pula ialah salah satu alat kawalan sosial yang digunakan sebagai salah satu panduan dalam mendisiplinkan diri ke arah yang lebih beretika. Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti
produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat kepada peraturan pegawai awam berkaitan tentang kelakuan dan tata tertib tahun 1993 yang telah diperuntukkan di bawah peraturan 4 Babdi Perintah Am. Dalam peraturan ini terbahagi kepada 2, 4 dalam kurungan 1 dan juga 4 dalam kurungan 2. Baik, kita melihat kepada 4 kurungan 1. Seseorang pegawai itu hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang di-Pertuan Agong. Perlulah memberi taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang dikatakan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong itu adalah seseorang pegawai itu mesti sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara, hormat dan patuh kepada undang-undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seseorang pegawai itu perlu mengamalkan sikap berkecuali dalam menjalankan tugas dan memberikan taat setia kepada kerajaan yang memerintah. Baik, kepada peraturan 4 dalam kurungan 2A, yang mana seseorang pegawai itu perlu tidak boleh melakukan sesuatu perkara dengan membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. Dan seterusnya adalah 4.2B. Seseorang pegawai itu tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya. Sebagai contoh, seseorang pegawai awam telah menguruskan tender sebut harga, sedangkan pegawai mengetahui ada di antara mereka yang mengemukakan tender, ataupun mereka itu, pegawai awam itu, dia termasuk dalam sebut harga yang mana terdiri daripada saudara mara, ahli keluarga. Baik, seterusnya 4.24 dalam kurungan 2C, seseorang pegawai itu berkelakuan dengan apa cara yang mungkin yang menyebabkan syak yang munasabah, bahawa sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya. Sebagai contoh, seseorang pegawai itu bercuti bersama-sama dengan pihak yang ada hubungan dengan tugas rasminya, ataupun pegawai awam itu mereka menyalahgunakan hak istimewa sebagai seorang diplomat seperti terlibat dalam aktiviti penyeludupan. Baik, seterusnya adalah peraturan 4 dalam kurungan 2D. Seseorang pegawai itu berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemar nama baik perkhidmatan. Sebagai contoh, seseorang pegawai itu melakukan ataupun mereka terlibat dalam penyalahgunaan dadah, ataupun mereka terlibat dalam kesalahan jenayah. Baik, seterusnya adalah 4 dalam kurungan 2E. Seseorang pegawai itu tidak boleh bersikap kurang cekap atau kurang berusaha. Dalam ini sebagai contohnya, seorang pegawai itu gagal memantau kerja pegawai bawahan. Bila gagal memantau, jelaslah bahawa seseorang pegawai itu gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Baik, seterusnya adalah 4 dalam kurungan 2F, yang mana seorang pegawai itu tidak jujur ataupun tidak amanah. 4 dalam kurungan 2G, seorang pegawai itu tidak bertanggungjawab. Seterusnya adalah 4 dalam kurungan 2H. Seorang pegawai itu
membawa atau cuba membawa apa-apa saja bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung atau terhadap perkhidmatan awam. Sama ada tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai yang lain. Dan seterusnya adalah 4.2i, seseorang pegawai itu ingkar perintah. Ingkar perintah yang bagaimana? Okay. Sebagai contoh, seorang pegawai itu tidak melaporkan penerimaan hadiah yang telah diterimanya kepada ketua jabatan, atau seseorang pegawai itu keluar ke luar negara tanpa kelulusan KSU ataupun daripada kementerian. Baik, yang terakhir iaitu 4 dalam kurungan 2J, seseorang pegawai itu cuai dalam melaksanakan tugas. Sebagai contoh, seseorang pegawai itu menghilangkan harta kerajaan dalam simpanan pegawai, atau seseorang pegawai perubatan tersilap memberi ubat kepada pesakit. Maka ini sekiranya berlaku, maka pegawai perkhidmatan, pegawai awam ini boleh dikenakan tindakan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu sedikit selingan. Padi huma jangan dilurut, jika dilurut patah batangnya. Nafsu marah jangan diturut, jika diturut buruklah padahnya. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, terusnya kita pergi kepada Undang-Undang TOT. Apa yang dimasukkan dengan Undang-Undang TOT iaitu bermakna salah, iaitu kesalahan yang membolehkan tindakan undang-undang diambil ke atas pelakunya, dan ia bukan kesalahan jenayah dan juga bukan kesalahan berkaitan dengan kontrak. Dan oleh itu TOT ialah satu jenis kesalahan sivil yang mana ia mengawal hak dan tanggungan liability sivil antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, dan masyarakat dengan individu. Undang-undang TOT di sekolah terdapat dua bahagian. Yang pertamanya adalah sesuatu perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pegawai awam seperti guru, iaitu bukan disengajakan ataupun perbuatan itu memang disengajakan. Jadi apabila dikatakan bukan disengajakan, kesalahan yang dilakukan apabila guru gagal menyediakan sesuatu tahap jagaan yang dikehendaki, kewajipan berjaga-jaga guru melindungi murid daripada risiko kecederaan dan juga risiko kemalangan. Lihat kepada undang-undang ataupun perbuatan yang disengajakan pula adalah perbuatan sengaja dan percubaan sengaja dilakukan terhadap orang lain dengan niat atau tanpa niat. Jadi apabila dikatakan tentang undang-undang TOT, kita lihat pula pada jenis undang-undang TOT yang disengajakan. Terdapat 7 jenis antara perbuatan ataupun perkara yang boleh dikategorikan sebagai jenis TOT yang disengajakan. Yang pertamanya adalah serangan. Yang kedua, pengurungan yang salah. Ketiga, fitnah. Yang keempat, libel. Yang kelima, slander. Keenam, pencerobohan. Dan yang terakhir adalah mengakibatkan ketegangan mental. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan tentang serangan. Apa perbuatan ataupun tindakan seseorang guru itu yang boleh dikategorikan sebagai serangan? Iaitu seseorang guru itu melakukan ugutan atau mereka menakutkan murid. Maka sekiranya guru itu didapati bersalah, maka mereka itu boleh didakwa mengikut Seksyen 351 Kanun Kesiasaan dan boleh dijatuhi hukuman denda sebanyak RM1,000 atau 3 bulan penjara bagi tuduhan menyerang. Seterusnya adalah serang sentuh. Yang dimasukkan dengan serang sentuh ni adalah sekiranya sebagai contoh seseorang guru itu melakukan perbuatan menumbuk, memukul, menampar murid, maka perkara yang dilakukan yang saya nyatakan sebentar tadi itu pastinya perbuatan itu telah disalahgunakan kuasa oleh seseorang guru itu. Dan sekiranya didapati bersalah dan benarlah seseorang guru itu melakukan perbuatan tersebut, maka
beliau boleh didakwa di mahkamah oleh murid ataupun ibu bapa itu sendiri dengan merujuk kepada Seksyen 319 Akta 574 pada tahun 2020. Dan ini yang dikatakan tadi, iaitu jenis serangan sentuh. Antaranya adalah guru kungfu 4 pelajar yang telah keluar dalam akhbar. Kemudian pelajar dakwa dipukul guru sehingga pingsan. Okey. Baik, seterusnya adalah kita melihat kepada pengurungan yang salah. Ini yang disengaja, jenis thought. Okey. Yang disengajakan. Baik. Perbuatan guru menahan murid-murid di dalam bilik darjah ataupun kelas tahanan untuk satu tempoh yang tertentu. Okey, yang meliputi had yang terlingkung. Dan ianya salah dari segi undang-undang kerana menyekat kebebasan murid bergerak. Guru-guru yang menahan murid dan juga menghalang mereka dari pulang ke rumah tanpa sebab yang munasabah adalah salah di bawah Seksyen 342 Akta 574 2020. Sabit sekiranya didapati bersalah, maka seseorang guru itu boleh disabitkan kesalahan dan juga boleh didenda maksimum RM2,000 atau penjara selama setahun atau kedua-duanya sekali. Baik, kita pergi kepada fitnah. Okay. Ini adalah perkara ataupun perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Fitnah, yang mana fitnah ini dia mengandungi terbahagi kepada dua, iaitu libel ataupun slander. Libel ini adalah fitnah yang secara bertulis, manakala slander adalah fitnah dari segi ucapan. Dan kita lihat kepada penyataan yang mencemar. Jadi fitnah ini dikatakan fitnah iaitu penyataan yang mencemar reputasi dan juga nama baik yang berkecenderungan menyebabkan plaintiff dijauhi, dibenci, dihina atau dipandang rendah. Dan dalam konteks ini mengandungi 3 elemen, iaitu kata-kata yang berbentuk fitnah, kata-kata merujuk kepada plaintiff dan juga kata-kata itu disiarkan. Baik, seterusnya adalah pencerobohan. Pencerobohan ini pastinya dia melibatkan aspek keselamatan seseorang murid. Dan sekiranya orang luar tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah tanpa kebenaran pentadbir sekolah. Okey, ini semua sedia maklum. Okey, terutamanya pada waktu cuti sekolah, waktu cuti sekolah panjang ataupun pada hujung minggu. Okey, ketika ketiadaan PDP, maka sekolah itu tidak boleh sesiapa ataupun orang luar masuk ke kawasan sekolah tanpa ada munasabab, tanpa ada sebab dan juga dengan izin pihak pentadbir. Dan pihak pentadbir bertanggungjawab terhadap risiko yang berlaku. Oleh itu pengetua ataupun guru besar mesti cermat atasi penceroboh, terutama pada hujung minggu dan juga cuti panjang sekolah. Dan sekiranya disabitkan ataupun didapati bersalah, maka boleh dikenakan denda sampai RM1,000 atau penjara tidak melebihi 3 bulan dengan merujuk Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Seterusnya yang terakhir adalah jenis thought yang disengajakan, iaitu mengakibatkan ketegangan mental. Misalnya dengan memaksa murid itu berlari sekeliling padang, menghukum murid mengulangi sesuatu catatan sehingga 100 kali. Dan mahkamah tidak membenarkan guru di sekolah menghukum murid secara tidak wajar. Ia kerana apa? Kerana ia boleh menyebabkan murid alami ketegangan mental dan juga tercedera emosinya. Baik, jadi sekiranya apa yang saya kongsikan kepada rakan-rakan guru, tuan-tuan dan puan-puan sebentar tadi, sekiranya dilakukan, maka apa tindakan-tindakan hukuman tata tertib yang boleh dikenakan, iaitu dengan merujuk pada peraturan 38. Antaranya seseorang guru itu boleh dikenakan amaran, denda, lucut hak emolumen, tangguh pergerakan gaji seseorang pegawai awam, turun gaji, turun pangkat ataupun boleh dibuang kerja. Lembaga tata tertib boleh menjatuhkan satu hukuman ataupun kombinasi lebih daripada satu hukuman yang dinyatakan ini. Baik, sekarang kita melihat kepada isu-isu semasa yang berlaku di Malaysia, khususnya dalam bidang pendidikan. Kita melihat kepada keratan akhbar yang telah dikongsikan di
kaca televisyen, di media sosial. Antaranya adalah berkaitan tentang guru itu punca pelajar ponteng. Dan seterusnya adalah perkongsian daripada berita harian, sikap guru punca ponteng. Okey. Jadi ini isu berkaitan tentang isu ketidakhadiran guru. Okay. Dalam beberapa perkongsian seseorang guru okay, yang telah dikongsikan sebelum ini pada tahun 2015 berkaitan tentang guru disiplin yang tidak hadir ke kelas selama tidak masuk selama 3 bulan, kan? Maka isu ini telah sampai kepada pihak KPM dan sebagainya. Jadi guru-guru itu, sekiranya seseorang guru itu tidak hadir dalam masa 1 bulan pun, okay, mereka itu boleh diambilkan tindakan. Kerana apa? Sekiranya guru itu tidak hadir, tidak masuk ke dalam kelas, menyebabkan pelajaran seseorang pelajar itu terjejas, mereka tidak mendapatkan apa-apa pelajaran. Okay, maka pastinya mereka itu akan ketinggalan. Baik, seterusnya adalah isu berkaitan tentang yang ini kes yang melibatkan fizikal, okay, ataupun penderaan. Guru kungfu 4 pelajar, 2 pelajar lelaki, 2 pelajar perempuan ditendang di dagu, ditumbuk di muka. Okay. Dan dalam artikel yang lain pula, Keratan Akhbar yang lain, iaitu pelajar dakwa dipukul guru sehingga pingsan. Okay, ini adalah daripada Keratan Kosmo. Dan seterusnya adalah yang ini adalah perkongsian berkaitan tentang guru mencabul pelajar. Okay, dalam keratan ini dikatakan bahawa dalam keratan Metro raba 12 pelajar konon untuk memeriksa jantung. Tetapi dengan niat yang berbeza. Wallahu alam, kita pun tidak tahu bagaimana. Okay, jadi yang dikatakan dalam Keratan Akhbar ini, iaitu guru itu ingin memeriksa, memeriksa pelajar ini, yang mana yang belagak menjadi doktor, menjaga dia ingin apa? Seorang guru ini dia ingin memeriksa kesihatan pelajar. Okey, jadi dengan cara dia memasukkan ataupun dia meletakkan tangannya di bahagian dada pelajar perempuan. Okey, maka itu boleh dikategorikan sebagai mencabul. Dan dalam Keratan Akhbar lain, iaitu guru wanita trauma dicabul. Ini melibatkan guru pula, melibatkan guru dengan guru. Seorang guru wanita trauma dan mengalami tekanan perasaan sehingga mahu bunuh diri. Disebabkan apa? Kerana dicabul oleh guru lelaki di sekolahnya. Okay. Baik, seterusnya, guru ponteng sebulan boleh diberhenti kerja. Okay. Kerana sekolah memerlukan tenaga pengajar komited berdisiplin. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada berita. Okey, beberapa berita yang pernah dikongsikan di televisyen. Seorang murid tahun 5 Sekolah Rendah Kebangsaan Kubang Ikan Cendring, Kuala Terengganu pengsan selepas dikatakan disepak di bahagian mukanya oleh seorang guru sekolah berkenaan. Kejadian berlaku tengah hari Rabu dan didakwa berpunca daripada ejekan seorang kawan yang kemudiannya mengundang campur tangan guru terbabit. Sebelum kejadian, mangsa Wan Luqman Al-Hakim Wan Omar dikatakan diejek. Marah dengan ejekan yang dilemparkan secara berterusan, dia kemudiannya membaling kotak pensel sekaligus menyebabkan guru pendidikan dan muzik meluru ke arahnya. Kita buat layang tu, lepas tu dia sebut sekali lagi Omar. Lepas tu pun kita rasa marah, kita ambil kotak kalang dia tu, zip dah tutup. Lepas kat dia tu kena tipih. Kena tipih alik muka belah kanan dia tu. Okey, baik. Ini antara beberapa scene daripada berita yang telah dikeluarkan oleh Esro Awani. Seterusnya, ini adalah berkaitan tentang kes guru tanpa murid. Okey, kita lihat. Susulan kes pelajar tingkatan 3 yang cedera di leher selepas ditampar guru yang mendakwa dia mencukur keningnya. Bapa kepada pelajar terbabit, Zulkifli Yunus, menyifatkan perbuatan guru terbabit menampar anaknya 3 kali sebagai keterlaluan dan beliau kini dalam proses untuk mendakwa guru berkenaan di mahkamah.
Pihaknya sedang menunggu laporan Hospital Raja Perempuan Zainab II sebelum tindakan lanjut diambil. Dalam perkongsian ini dinyatakan bahawa guru itu menampal kerana pelajar ini mencukur keningnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh pelajar ini bahawa keningnya itu adalah kesemula jadi, tidak dicukur. Tetapi mungkin berlaku salah faham dan sebagainya, maka berlakulah kejadian ini. Okay, baik, seterusnya adalah ini yang saya kira ini adalah yang terbaru. Terbaru beberapa tahun yang lepas berkaitan tentang guru kafar menghempas murid. Jadi kita Seorang guru kelas agama dan fardu ain kafar di sebuah sekolah di Marang, Terengganu didakwa menghempas seorang murid berusia 9 tahun ke kerusi tempat duduknya gara-gara lambat mengambil Al-Quran. Mangsa mengalami patah kaki. Kejadian dipercayai berlaku pada 6 Julai lalu ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Paling menyedihkan, mangsa tidak dapat berjalan dan dia dihantar pulang ke rumah. Ibu bapa mangsa kemudian membawa. Okey, baik. Jadi itu adalah sedikit perkongsian berkaitan tentang isu-isu ataupun masalah disiplin ataupun perbuatan yang telah dilakukan seseorang pegawai awam itu yang telah menyalahi undang-undang. Baik, seterusnya kita melihat kepada kepentingan mematuhi etika dan perundangan guru dalam perkembangan profesion keguruan. Okey. Jadi yang pertamanya, garis panduan kepentingan kita seseorang pegawai awam itu mematuhi etika. Kerana apa? Kerana yang pertamanya ia adalah garis panduan, kod etika. Kod etika untuk tingkah laku profesion keguruan. Yang kedua adalah mempertahankan dan memperkuat kuasakan kod etika dalam bentuk dokumen. Hal ini supaya apa? Supaya usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. Yang ketiga adalah dapat membuat penilaian yang mana penilaian berkaitan tentang perbezaan kandungan kod etika perguruan yang terdapat di Malaysia dengan negara lain. Dan seterusnya adalah tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Dan ia juga pastinya dapat membantu guru itu lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Seterusnya adalah mengekalkan dan memelihara kepercayaan etika kerja. Dan seterusnya, yang terakhir adalah meningkatkan imej profesion perguruan itu sendiri. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai rumusan daripada perkongsian saya pada hari ini iaitu mengaplikasikan seseorang guru itu ataupun pegawai awam dapat mengaplikasikan pengetahuan undang-undang untuk melindungi sekolah daripada dakwaan cuai. Guru yang peka dan arif berkaitan tentang perundangan pendidikan akan melindungi sekolah daripada isu salah laku, kekhilafan dan kecuaian dalam aspek pengurusan dan pentadbiran di sekolah. Dan yang kedua adalah amalan belajar membaca dan mengambil berat berkaitan isu perundangan dalam pendidikan secara berterusan akan mengukuhkan lagi nilai integriti dan sikap profesional dalam kalangan warga guru di seluruh Malaysia. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.